Hello guys, Assalamualaikum and welcome back to our channel. Siapa yang masih belum kenal aku, nama aku Nabihan. Dan siapa yang kenal aku, okay, sekali lagi. Hello guys, Assalamualaikum and welcome back to our channel. So, nama aku Nabihan. Untuk hari ni aku akan ceritakan sedikit info, bukan cerita, lebih kepada info. Korang dah tahu apa benda tu, tapi korang tak tahu sebenarnya dari mana cerita ni bermula. Alright, so hari ni aku akan ceritakan sikit pasal saka. Okay, so basically kalau kata korang tahu apa benda sebenarnya saka ni. So saka ni nama singkatan kepada pusaka, kan? Kalau korang tahu, pusaka ni adalah benda yang turun-temurun, benda yang tak kisahlah sebenarnya benda tu boleh jadi harta ataupun benda-benda mistik. So dalam mistik kita tak bagi pusaka, lebih kepada saka. Okay, so masuk dalam saka ni, nak ceritakan lebih kepada saka, aku nak ceritakan korang sikit lah macam mana kita nak tahu someone tu ada saka atau tidak. Salah satu ciri seseorang tu ada saka bila kata jenis yang panas baran. Okay, kalau korang tahu, ciri utama saka ni adalah seorang yang panas baran, suka duduk sorang-sorang, muka lesu, muka tak bermaya, tapi dia kuat bekerja. Dia still kuat bekerja. Dia boleh berlari, dia boleh buat semua benda tu. Apa yang kau rasa orang tua umur 70-an, 80-an tak boleh buat, tapi pemilik kepada yang mempunyai saka ni boleh buat semua tu. Boleh berlari, boleh buat tu. Salah satu ciri lagi orang bersaka ni bila kata dia susah nak mati. Pernah tak korang tengok, kau kata orang tu susah nak mati, dia buka atap. So sebenarnya fungsi buka atap tanda sebagai senang dia mati. Tapi benda tu tak tahulah, aku tak tahu nak ceritakan itu sama ada benda tu mitos ataupun benda yang betul patut buat. Saka, pemilik saka ni nampak muka dia macam sakit, tapi sebenarnya tak sakit. Maksudnya di situ perubatan moden macam doktor sendiri pun takkan dapat detect apa sakit dia, kan? Korang kau faham benda tu kan? Maksudnya orang doktor untuk moden takkan dapat detect apa sebenarnya sakit si pemakai saka ni. Okay, so aku nak ceritakan sikit asal usul saka. Siapa yang belum tahu asal usul saka, asal usul saka ni kita sebut bila kata pendamping tu dibawa turun. Okey, daripada seorang turun ke seorang, dia tak panggil pendamping, dia panggil saka. Sebenarnya saka ni bermula pada tahun dulu. Okey, kalau korang tahu zaman-zaman Jepun dulu perang, kan, zaman-zaman perang dunia pertama, saka ni memang zaman-zaman tu semua memang akan ramai, kebanyakan orang akan pakai saka ni. Diorang boleh saka bukan untuk saya saja, bukan untuk suka-suka, walaupun diorang tahu benda tu salah dari sisi agama. Mungkin ada yang korang tahu orang yang kuat agama, tapi ada juga orang yang kuat agama tapi still boleh saka. Sebab apa? Masa zaman-zaman tu mereka terpaksa boleh saka. Maka macam kau tahu, saka ni ada banyak jenis. So kebanyakannya saka ni diorang ditugaskan untuk buat kerja yang kita ada, contoh jaga kebun, jaga kolam, jaga rumah. Sebab tu kadang-kadang kalau kau tengok rumah, salah satunya ada tiang seri. Siapa yang tak dengar tu, korang kena tahu tiang seri ni adalah satu pasak kepada rumah tu. Memang rumah tu dijaga oleh satu benda makhluk. Memang tujuan dia untuk jaga rumah tu. 98% atau 70% memang akan ada saka ni. Memang zaman-zaman tu memang famous sang saka ni. Memang cerita pasal saka ni orang tahu mana-mana pergi saka. Selain daripada jaga-jaga semua tu, apa lagi kelebihan kau boleh saka? So basically saka ni bukan saja kau boleh suruh dia apa yang kau minta, tapi saka ni juga dapat memenuhi kehendak kita. Macam contoh, saka boleh buat kita kebal, itu pun salah satu saka. Satu lagi, kuat, and then boleh lagi laju pun adalah satu saka. Satu benda yang aku tertarik dengan saka ni, dia boleh tahan angin, tahan matahari, tahan hujan. Itu adalah benda yang paling, itu macam saka-saka tahap dewa lah, lebih senang cerita. So memang saka ni benda yang orang dulu ni percaya saka ni boleh bagi kau kehebatan, kekuatan, semualah. Okey, proses ambil saka. Macam mana proses ambil saka ni sebenarnya? Okey, saka ni sebenarnya ada banyak jenis. Kalau korang tahu, saka ataupun kadam ni dia ada banyak tau. Kalau korang tahu mungkin saka tu satu jenis. Tak, sebenarnya saka ni ada banyak jenis. So pemegang saka ni sebenarnya diorang bela saka ni banyak-banyak, bukan satu saka tu kan banyak. Contohnya akan ada saka yang jaga kebun, akan ada saka yang jaga rumah, akan ada saka yang jaga tanaman, akan ada saka yang digunakan untuk mentugasi cuma untuk
buat bomoh untuk orang lain. Maksudnya basically saka ni macam team lah, satu team. So pemegang atau kadam dia ni ataupun tuan kepada pemegang kadam ni, dia akan ada banyak saka-saka dia. So saka dia memang banyak lah. So dia anggap macam satu team saka. Okey, macam ada department lah untuk saka ni. And then sebenarnya saka ni kan, saka ni bukan kau boleh cari tepi hutan macam tu je. Saka ni pun ada cara ni kau nak ambil. Contohnya saka ataupun kadam ni bukan kau boleh ambil mana-mana jenis hantu je. Tak. Sebenarnya saka ni kau kena pilih. Maksudnya saka ni ciri-ciri dia mesti kuat. Antara golongan iblis dan setan dia paling kuat, dan dia ada keistimewaan sendiri. Sebab tu kau akan tengok banyak saka-saka yang macam lari laju. Okay, contohnya macam saka angin, hantu angin. Okay, so dalam kelompok hantu angin ni, bukan semua hantu boleh jadikan saka. So cuma yang paling terkuat dan paling atas dia boleh jadikan saka. So untuk pendamping ni ataupun saka bahasa mudah dia ada banyak jenis. Okay, bukan setakat satu, bukan setakat satu hantu itulah dia, semua dia buat. Tak, kau ingat dia apa? Diorang pun banyak jenis juga. Selalunya saka ni dia akan ambil ikut keistimewaan hantu tu sendiri. Contohnya macam hantu air, hantu angin, hantu bangunan, hantu batu. And paling famous lah, korang mesti tahu mesti pasal hantu ni, iaitu hantu raya. Kau pernah dengarkan hantu raya? So memang zaman-zaman tu kau jaga rumah, jaga kebun, jaga tanaman, sebenarnya guna hantu raya. Tapi yang paling aku tak sangka sebenarnya, ada satu lagi hantu yang berjadikan saka, iaitu Langsuya ataupun Langsui. Saka ataupun pendamping ni, dia akan connected dengan benda-benda lama macam besi ataupun buluh. Sebab tu kalau kau tengok, setiap saka ataupun kadam yang pemegang saka tu, dia mesti akan ada barang lama. Contoh macamnya keris, lepas tu kacip buah pinang, tak silap aku lah. So maksudnya kalau kata dia nak buat pujaan, nak puja saka tu, dia akan gunakan barang-barang tu semua lah. So macam mana proses saka ataupun saka ni berlanjutan, macam mana saka ni boleh dibawa sampai ke sekarang? Okay, so sebenarnya saka ni ataupun pendamping pada pemula yang membela saka ni, dia bermula bila kata pada pemegang saka ni tu mati, saka ni akan cari orang yang dikatakan terpilih lah. Maksudnya yang saka ni suka. Kau kena faham, saka ni boleh beranak dan boleh beranak pinak. Okay, so kemungkinan besar saka yang akan datang dekat korang pun juga akan banyak jenis. Sebab tu kau pernah dengar tak, kalau katakan saka tiba-tiba pergi merawat dekat bomoh, kata dalam badan dia ada lebih 20 saka, 20 makhluk halus. Sebab apa? Sebab benda tu beranak pinak. And dia akan datang dekat orang yang lemah semangat, berketurunan rapat dengan si pemakai, dan juga yang disuka lah, yang benda ni suka. So ini part yang paling aku suka nak cerita lah. Dekat mana sebenarnya korang pernah dengar tak, korang pernah tengok tak, saka kan ada setengah tu bentuk macam harimau, ada setengah tu bentuk macam singa. Okay, ada setengah tu berbentuk macam kucing, ada setengah tu bentuk macam monyet atau mawas. So benda ni memang kau tak boleh pilih benda tau. Benda ni akan datang sendiri dekat kau, base apa yang diorang suka lah, apa benda yang diorang minat. So memang kalau kau tengok benda tu macam dekat sebelah rumah tu, kau asyik nampak benda yang pelik macam harimau, tiba-tiba monyet, mawas. Okay, tu semua benda adalah saka. So sampai sekarang pun saka ni still ada, tapi kebanyakannya semakin maju benda ni semakin dilupakan. Okay, sebenarnya saka ni still ada sampai sekarang tau. Cuma kita je yang dah terlupa dengan benda ni. Sedangkan orang-orang kampung kan, orang ulu-ulu ni akan tahu yang saka ni still ada sampai sekarang. And kalau saka ni tak diubatkan, akan jadi bertambah teruk. Okay, and benda ni takkan hilang selagi kau tak buang dia sendiri. Okay, so guys, aku just nak ceritakan sampai sini dulu. Sebab kemungkinan aku akan buat part 2. Okay, aku buat tu kan flow cerita. And pasal last part kualiti hari tu pun aku akan ada buat part 2 juga. Korang jangan risau bab tu. Aku akan buat semua yang aku pernah ceritakan, aku akan still buat macam biasa. Okay, aku akan berbuat part. Aku cakap merepek, sabar kejap, aku nak cancel balik. Okay, so sampai sini cerita aku untuk hari ni. Kemungkinan besar untuk cerita saka aku ni, aku juga akan buat part 2. Okay, so ada juga yang tanya aku kan, bila nak buat lapas kualita. So insyaAllah untuk next video aku akan buat pasal lapas kualita lagi, untuk ceritakan flow by flow daripada A sampai ke Z. Okay, insyaAllah video tu takkan panjang, akan pendek, aku nak korang bosan. Okay,
untuk hari ini video aku. Terima kasih. Ciao.